Daun kelapa melambai-lambai, pohonnya rendang di tanah subur. Makanan tradisional harus disemai supaya nanti tidak terkubur. Dalam arus kemodenan ini, makanan tradisional semakin dipinggikan oleh generasi kini. Tidak dapat dinafikan bahawa perkara ini amat negatif dan perlu dipandang serius. Terdapat pelbagai jenis makanan tradisional iaitu rendang, ketupat dan beraneka jenis kuih muih. Namun, apakah usaha-usaha kita untuk mempopularkan makanan tradisional di negara kita? Jawapannya adalah dengan memasak makanan tradisional. Namun, masakan apa yang akan kita masak pada hari ini? Semua makanan ada namanya. Rendang ayam jawapannya. Sebelum memasak, mari kita mengenali rendang. Rendang berasal daripada perkataan merandang atau randang yang bermaksud perlahan-lahan. Dikatakan bahawa rendang dibawa oleh orang Minangkabau dari Sumatera Barat. Rendang amat terkenal dan disajikan di acara-acara seremonial dan juga pada hari-hari perayaan seperti Aidilfitri dan juga Aidiladha. Ia dimakan sebagai lauk bersama sebarang jenis nasi seperti lemang, pulut kuning, ketupat palas, ketupat nasi, roti atau diratah begitu sahaja. Antara rendang yang boleh dimasak ialah rendang ayam, rendang daging, rendang itik dan sebagainya. Mari kita mulakan masak. Langkah pertama, masukkan bawang merah, bawang putih, Kunyit hidup dan serai ke dalam pemisah. Masukkan sedikit air agar bawang mudah dipisah. Langkah kedua, masukkan minyak ke dalam periuk. Langkah ketiga, tumiskan bahan yang telah dipisah ke dalam periuk. Tumiskan sehingga pecah minyak. Langkah keempat, masukkan cili kering ke dalam pengisar. Masukkan air. Langkah kelima, setelah bahan yang ditumis telah pecah minyak, masukkan cili yang telah dikisar ke dalam periuk. Pastikan api kecil agar tidak hangit. Langkah keenam, masukkan ayam. Langkah ketujuh, masukkan santan ke dalam periuk. Langkah ke-8, masukkan kerisik. Masukkan kerisik sedikit demi sedikit. Kemudian garam secukup rasa dan daun kunyit. Dah siap. Gemilang aduk tepung dan santan, begitulah rasa kuih Melayu. Enak dijamah bersama hidangan selera warisan zaman dahulu. Sekarang kita akan buat kuih tradisional. Tapi apakah yang kita akan buat? Saya tahu. Hari-hari kena berlatih jikalau diri mahu berjaya. Bawahnya hijau, atasnya putih. Cuba teka, siapakah saya? Ondeh-ondeh. Keria. Salah. Ish, awak ni tak logik lah. Keria kau warna coklat. Dah. Jangan bergaduh. Apa jawapan dia? Jawapannya tepung pelita. Tapi satu kuih je tak cukup. Saya lapar. Orang bilang sayangi ibu bapa agar hidup sentiasa bahagia. Kulitnya hijau, intinya kelapa. Cuba teka, apakah ia? Kuih kaswi. Salah. Pada muka. Cubalah teka. Apa? Salah. Awak pun salah. Saya tak teka lagi. Cuba teka. Tayak, dah tahu dah. Betul. Mari kita buat. Sebelum membuat kuih tepung pelita, mari kita mengenali asal-usul kuih tepung pelita. Nama diberi tepung pelita. Ini kerana cara penyediaannya menggunakan bekas kecil yang diisi dengan lilin dan minyak sebagai lampu pelita di hari raya. Kuih tepung pelita adalah pencuci mulut yang sangat popular di Malaysia dan Singapura. Kuih ini sering dijumpai di kedai-kedai kopi dan sering dijual oleh penjual kuih di pasar. Kepopularannya adalah disebabkan rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Ia menjadikannya orang ramai menyukai kuih ini. Mari kita mula memasak. Langkah pertama, kita memerlukan daun pisang. Layakkan daun pisang ini di atas api. Untuk langkah kedua, ambil 2 lapis daun pisang dan santan kotak untuk dijadikan acuan untuk lipat daun pisang ini. Gunting daun pisang mengikut saiz kotak santan, kemudian tolakkan daun pisang ke dalam dan lipatkan. Ulang benda yang sama pada sisi sebelah lagi. Kemudian staplerkan daun pisang dan guntingkan lebihan daun agar bekasnya lebih kemas.
Kemudian letakkan pelapik daun pisang supaya kukuh. Langkah ketiga, kita akan membuat lapisan hijau dengan menggunakan daun pandan. Masukkan juga 2 cawan air. Langkah keempat, tapis jus pandan yang telah dikisar ini ke dalam periuk. Langkah kelima, titiskan beberapa pewarna hijau ke dalam periuk. Langkah keenam, masukkan 1 sudu kecil air kapur. Langkah ketujuh, masukkan 1 cawan tepung beras. Langkah ke-8, masukkan 1 cawan gula. Langkah ke-9, letakkan 1 sudu kecil gula ke dalam bekas daun pisang. Langkah ke-10, masukkan lapisan hijau ke dalam bekas daun pisang. Sementara tunggu lapisan hijau sejuk, kita akan buat lapisan putih. Langkah ke-11, masukkan 2 santan kotak. Langkah ke-12, masukkan 5 sudu besar tepung beras. Langkah ke-13, masukkan garam secukup rasa. Langkah ke-14, masukkan lapisan putih ke dalam bekas daun pisang. Kemudian kukus dan dah selesai. Sebelum memasak, mari mengenali kuih ketayap. Nama diberi kuih ketayap. Hal ini kerana kulit kuih ini kelihatan seperti ketayap sebelum digulung bersama intinya. Nama lainnya ialah kuih gulung. Hal ini kerana kuih ini digulung bersama intinya. Kuih ini berasal daripada Terengganu dan juga Kelantan. Kuih ini popular kerana intinya digaul bersama gula nisan. Kuih ini juga dipercayai wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Mari kita mulakan memasak. Langkah pertama, masukkan 1 biji kelapa parut ke dalam periuk. Langkah kedua, masukkan 1/2 cawan gula nisan. Gaul sehingga sebati. Langkah ketiga, masukkan 1 hingga 2 helai daun pandan supaya ada bau pandan asli. Dan juga masukkan 1/2 cawan gula dan juga 1/2 sudu kecil garam. Gabungan gula penting supaya nanti inti jadi lembap dan berkaramel. Langkah keempat, masukkan 5 ke 6 daun pandan dan juga 1/2 air ke dalam pengisar. Masukkan juga air. Langkah kelima, tapis jus pandan yang telah dikisar. Langkah keenam, kita akan membuat kulit ketayap dengan menggunakan jus pandan yang telah ditapis, minyak masak, telur dan pewarna hijau Serta tepung, garam dan santan cair. Masukkan santan dahulu supaya tepung tidak melekat. Kemudian masukkan bahan-bahan secara selang-seli. Langkah ketujuh, tapis bahan-bahan yang telah dikisar. Langkah ke-8, panaskan periuk dan tuangkan adunan tadi ke dalam periuk. Berapa sendok adunan ikut saiz kuali yang kita gunakan. Langkah ke-9, masukkan inti ketayap yang sudah dimasak ke atas kulit ketayap. Lipat dengan perlahan supaya tidak terkoyak. Dah selesai. Semua hidangan sudah siap. Hari ini bersama tetamu kami untuk merasa dan menilai masakan kami. Jom kita rasa. Rasa rendang dulu Rasalah. Sedap. Rasa apa? Rasa rendang. Sedap. Nak duduk? Rasa apa? Manis. Manis. Antara masakan ni, mana paling sedap? Duduk. Jom. Rendang? Ya. Cuba sikit. Kenapa rendang? Sebab Dia macam makan rendang nenek aku buat. Jadi berapa nilai per 10 nak bagi? semua ni 1000 per 10. Sangat je.